وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Muslimin yang dirahmati kerana Allah Ta'ala, yang saya hormati pengerusi Masjid Al-Ikhwan, timbalan pengerusi AJK Masjid, Imam Bilal, seterusnya muslimin yang dirahmati kerana Allah Ta'ala. Jadi insya-Allah pada pagi ini kita akan dengar sedikit tazkirah berkenaan dengan salat subuh berjamaah, fadilat salat subuh berjamaah. Jadi muslimin yang dirahmati kerana Allah Ta'ala, di antara kewajipan bagi seorang muslim adalah kita melaksanakan salat fardu 5 waktu. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis, yakni ketika Jibril datang bertemu dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Jibril bertanya, "Ya Muhammad, wahai Muhammad, akhbirni 'anil Islam." Boleh tak khabarkan kepada aku apa itu Islam? Ciri-ciri orang Islam ni bagaimana? Lalu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahu, al-Islam an tashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimus salah wa tu'tuz zakah wa tasumu Ramadan wa tahajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Islam ni kata Nabi ada 5 ciri dia. Yang pertama mengucap 2 kalimah syahadah. Yang kedua dia mesti salat. Yang ketiga dia mesti mengeluarkan zakat. Yang keempat dia mesti berpuasa di bulan Ramadan. Dan yang kelima dia mesti melaksanakan fardu haji sekiranya dia mampu. Jadi muslim yang dirahmati, di antara ciri orang Islam atau ciri Islam ialah salah satunya melaksanakan salat. Dan pentingnya salat ialah kalau puasa, kalau kita sakit, kita boleh tak puasa. Kalau kita miskin, tidak ada duit, kita tak wajib untuk melaksanakan haji. Dan kita tak wajib untuk mengeluarkan zakat kerana ada syarat-syaratnya. Tetapi kalau kita sakit, kalau kita miskin, kita tetap kena salat. Kita kaya kena salat, kita sihat kena salat, kita cacat kena salat, kita sempurna kena salat. Jadi salat merupakan rukun Islam yang paling mustahak, yang wajib atau patut kita memeliharanya. Jadi di antara salat yang wajib kita laksanakan ada 5. Salah satunya salat subuh. Dan salat subuh antara lain ialah cara kita nak memeliharanya ialah dengan cara kita melaksanakan salat subuh secara berjemaah. Jadi muslimin yang dirahmati kerana Allah, apakah fadilat keutamaan salat subuh? Yang pertama, sesiapa yang melaksanakan salat subuh, maka dia terlepas daripada ciri-ciri ataupun tanda orang munafik. Kerana apa? Kerana di dalam sebuah hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut, hadis sahih riwayat Muslim, inna athqala salatin 'alal munafiqin salatul 'isya wa salatul fajr. Maksudnya sesungguhnya solat yang paling berat yang bagi orang munafik, yang nak dilaksanakan oleh orang munafik adalah solat Isya dan solat subuh secara berjemaah. Kemudian Nabi menyebut walau ya'lamuna ma fihima, sekiranya mereka ini mengetahui akan pahala solat subuh dan solat Isya berjemaah, la atauhuma walau habwa, nescaya mereka akan mendatanginya sekalipun dalam keadaan merangkak. Jadi muslim yang dirahmati, kelebihan keutamaan yang pertama kalau kita melaksanakan salat subuh ini ialah kita terlepas daripada
ciri-ciri ataupun tanda sebagai orang munafik. Jadi kalau dia rasa berat, dia tak mampu nak hadir berjamaah salat subuh, maka ciri ataupun tanda tu ada pada dia. Kerana apa? Kerana disebut oleh baginda Nabi, athqala inna athqala salatin 'alal munafiqi salatul Isya wa salatul Fajr. Sesungguhnya solat yang berat nak dilaksanakan oleh orang munafik adalah solat Isya dan solat subuh berjemaah. Jadi kalau kita boleh berjemaah, maka kita telah menghilangkan salah satu tanda keburukan yang ada pada diri kita. Jadi muslimin yang dirahmati kerana Allah, jadi ciri-ciri munafik ini bukan hanya pada tiga yang disebutkan dalam hadis lain, ayatul munafiqun thalath. Ada banyak lagi ciri munafik. Salah satunya, lihatlah pada solat subuh dan solat Isya berjemaah. Yang kedua, muslimin yang dirahmati, sesiapa yang melaksanakan solat subuh, maka solat itu dihadiri dan disaksikan oleh para malaikat. Waktu subuh ini, kalau kita solat kita disaksikan dan dihadiri oleh para malaikat. Jadi saksi ini mustahak. Mustahak apa? Untuk kita membuktikan kebenaran ataupun kalau kita dituduh, umpamanya katakan tiba-tiba ada orang datang menuduh saya waktu sekian-sekian saya mencuri di kedai sekian-sekian. Jadi dibawa ke mahkamah. Jadi betul ke ustaz ni mencuri? Saya kata tak betul. Waktu ni saya tengah beri kuliah di Masjid Al-Ikhwan. Lalu ditanya lagi, mana buktinya? Saya pun beritahu, ramai saksi yang ada di masjid ketika itu yang tengok saya bagi kuliah. Jadi saksi ni mustahak untuk membenarkan ataupun untuk mengukuhkan kita punya hujah. Jadi bila di akhirat kelak di hadapan Allah Ta'ala, kita menyatakan bahawa kita solat subuh, salah satu yang akan menjadi saksi yang melihat solat kita ini adalah para malaikat. Sebagaimana firman Allah Ta'ala di dalam surah Al-Isra ayat 78, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, aqimis salah, hendaklah kamu mendirikan salat liduluki syamsi ila ghasaqil lail, pada waktu matahari terbenam sehinggalah waktu malam, wa Qur'an al-fajr, dan juga pada waktu subuh, salat pada waktu subuh. Kemudian Allah menyatakan inna Qur'an al-fajri kana mashhuda, adapun sesungguhnya orang yang melaksanakan salat subuh itu, salat itu disaksikan dan dihadiri oleh para malaikat. Jadi muslimin yang dirahmati, dalam ayat ini Allah Ta'ala menyebut salat subuh dengan perkataan wa Qur'an al-fajr. Al-Imam Ibn Kathir menafsirkan maksud wa Qur'an al-fajr adalah salatul fajr, yakni dengan salat subuh. Jadi ayat itu pun selari matahari terbenam, salat maghrib, salat Isya, dan juga diikuti oleh salat subuh. Yang ketiga, bagi sesiapa yang melaksanakan salat subuh, maka dia dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan syurga. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih riwayat Al-Bukhari, man sallal bardain, sesiapa yang salat al-bardain pada dua waktu yang sejuk, yakni al-bardain ditafsirkan dengan waktu salat subuh dan juga waktu salat asar. Siapa yang melaksanakan salat pada dua waktu ini, kata Nabi, dakhalal jannah, nescaya ia akan masuk syurga. Jadi salat subuh dijanjikan syurga oleh Allah Ta'ala. Yang keempat, sesiapa yang melaksanakan salat subuh, dalam sebuah hadis dinilai sahih, hadis riwayat Ahmad, bahawa yakni salat subuh berjemaah, maka seolah-olah ia telah menghidupkan seluruh malam itu dengan ibadah. Jadi tuan-tuan datang hari ini salat subuh berjemaah, maka pahala yang tuan-tuan dapat seolah-olah selepas Isyak, qiyamul lail ni bila dimula? Selepas salat fardu Isyak sehinggalah waktu subuh. Itu waktu qiyamul lail.
Jadi siapa yang dapat salat subuh berjemaah dalam hadis sebut, maka seolah-olah walaupun tadi dia tidur, dia rehat, tetapi pahala yang dia dapat seolah-olah dia telah menghidupkan malam sepanjang malam tadi dengan ibadah, dengan salat malam. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shalla subha fi jamaah." Sesiapa yang melaksanakan salat subuh secara berjamaah, fahuwa kaman qama al-laila kullah, maka seolah-olah ia telah menghidupkan seluruh malam dengan ibadah, dengan qiyamul lail, dengan salat malam. Muslimi yang dirahmati kerana Allah Ta'ala, selanjutnya yang kelima, sesiapa yang menunaikan salat subuh, maka ia berada di bawah perlindungan Allah Ta'ala ataupun di dalam pemeliharaan Allah Ta'ala ataupun di bawah jaminan Allah Ta'ala. Dalam sebuah hadis sahih riwayat Muslim, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut, man shalla subha, dan sesiapa yang melaksanakan salat subuh, fahuwa fi zimmatillah, nescaya ia berada di bawah pemeliharaan Allah Ta'ala. Jadi siapa yang jaga salat subuh, lebih-lebih lagi dengan cara melaksanakan salat subuh secara berjemaah, maka insya-Allah pada hari tersebut dia dilindungi oleh Allah Ta'ala. Boleh jadi ada musibah nak berlaku pada dia, sebab dia salat subuh, Allah Ta'ala jauhkan dia daripada musibah tadi. Mungkin dia nak kena tipu, nak kena scam, tapi kerana dia memelihara salat subuh, insya-Allah dia dijauhkan. Kadang saya sendiri terasa, aku ni macam mana keadaan hidup ni? Apakah aku ni lepas ni ditimpa musibah ke, hilang pekerjaan ke, susah nak cari makan ke, mungkin kehidupan akan sukar. Jadi bila saya teringat benda ni, maka saya akan teringat firman-firman Allah Ta'ala, hadis-hadis Allah, hadis-hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni kalau kita jaga ibadah, insya-Allah Allah Ta'ala akan jaga kita. Allah Ta'ala akan jaga kita. Salah satunya kita jaga solat subuh. Jaga solat subuh berjemaah, insya-Allah Allah akan jaga kita. Dan saya tengok bukti benda ni di depan mata. Ada salah satu jemaah masjid tu, sebelum ni dia cerita dekat saya, dia kurang jaga solat berjemaah. Jadi dia cerita hidup dia terumbang-ambing. Tapi bila dia berubah, dia jaga 5 waktu, jadi hidupnya berubah. Dia kata rezeki dia tak pernah putus, masuk saja, ada saja, dan masa dia bersama keluarga lebih banyak. Sedangkan job dia banyak masuk, tapi masa dia cerita barakah, sehingga dia dapat bonus dan boleh bawa keluarga pergi umrah dan sebagainya. Jadi muslimin yang dirahmati, bila kita jaga agama Allah Ta'ala, insya-Allah Allah akan jaga kita. Yang selain itu, yang paling utama, kita jaga Al-Quran. Kita baca Al-Quran, kita memahami, kita menghayati, kita mengamalkan, insya-Allah. Walaupun musibah yang menimpa kita, insya-Allah Allah Ta'ala akan memberi jalan keluar kepada kita dan akan memberi rezeki dan memelihara kehidupan kita, memberkati, memberi barakah kepada kehidupan kita. Jadi insya-Allah sama-sama kita jaga ibadah. Dan Allah Ta'ala telah berjanji di dalam Al-Quran, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Sesiapa yang bertakwa kepada Allah, yakni dengan melaksanakan ketaatan, maka Allah Ta'ala akan memberi jalan keluar kepadanya, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Selain beri jalan keluar, Allah juga akan memberi rezeki kepadanya daripada sumber yang tidak disangka-sangka. Dan yang ke-5 muslimin yang dirahmati kerana Allah, yang ke-6, kelebihan salat subuh berjemaah ialah siapa yang datang salat subuh berjalan kaki, maka dia akan dapat cahaya yang penuh di akhirat kelak. Yakni dalam sebuah hadis sahih, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis riwayat Abu Daud, basyiril masyaina fi dhulam, berilah khabar gembira kepada mereka yang berjalan pada waktu malam.
Ada dua solat pada waktu malam yang betul-betul malam. Yang pertama Isyak, yang kedua subuh. Kalau maghrib tu baru nak masuk malam. Kalau zuhur tengah hari, asar petang. Jadi Nabi kata, berilah khabar gembira kepada mereka yang berjalan pada waktu malam ilal masjid, ke masjid bin nurita, dengan cahaya yang terang benderang ataupun cahaya penuh yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Jadi muslimin yang dirahmati, salah satu ciri yang Nabi sallallahu alaihi wasallam nak kenal kita pada hari kiamat nanti ialah cahaya yang ada pada tubuh kita. Salah satunya dengan kita berwuduk. Jadi kalau kita nak dapat cahaya lebih lagi, dengan cara kita berjalan kaki pada waktu solat subuh dan solat isyak ke masjid. Ini yang dijanjikan dalam hadis oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi insya-Allah kalau tuan-tuan jaga solat subuh, solat isyak dan solat lain masjid tambah dengan qiyamul lail, cahaya tu akan ada di dunia lagi. Di dunia muka tuan-tuan bercahaya insya-Allah. Kadang saya lihat sampai gambar tu bercahaya. Gambar orang yang soleh, orang yang sembahyang dengan orang yang tak sembahyang. Bila saya pernah susun, nampak cahaya tu. Insya-Allah tuan-tuan muslimin yang dirahmati, kalau kita jaga, Allah akan beri cahaya bukan di akhirat tapi di dunia lagi, dan insya-Allah kubur kita akan diterangi oleh cahaya jika kita jaga solat secara berjemaah. Saya rasa setakat itu dulu untuk pagi ini. Mudah-mudahan kita dapat manfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana zidna ilma warzuqna fahma. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين.